أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dikasihi lagi dihormati Tuan Haji Mustafa, seluruh barisan jawatan kuasa Surau Megat Terawih, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, maka ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keizinannya, dengan rahmatnya dan limpah lindungannya, kita sama-sama pada malam ini bertemu dalam suatu niat dan tujuan untuk sama-sama mendengar dan juga meneliti ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana iltizam ataupun iltizam kita, istiqamah kita untuk beribadat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadat kita pada malam ini yang baru sahaja kita selesaikan solat maghrib secara berjamaah, dan kita sambil menantikan solat fardu yang seterusnya, iaitu solat isyak, kita sama-sama akan hadir di dalam majlis zikrullah atau hadir dalam majlis ilmu, iaitu taman-taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebenarnya baru-baru ini Allah berikan suatu teguran yang besar kepada kita. Sebenarnya teguran Allah ni saban masa ada sahaja sebenarnya, cuma antara kita sedar ataupun tidak. Dan kadang-kadang bila kita bercakap, orang kata tak apalah, bolehlah sebab tak kena. Tapi sebenarnya apabila berlaku sesuatu musibah berlaku di antara sesama sekeliling kita, memang tanggungjawab kita lah untuk mengambil iktibar, mengambil ibrah. Iktibar ni ambil ibrah ni ambil rasa pengajaran, suatu pengajaran kepada kita. Apakah sebenar di sebalik musibah tersebut? Saya ingat lagi beberapa tahun sebelum ni, kalau ikutkan dari segi timbang taranya, kita ni sukarlah nak katalah banyak nak kena musibah banjir yang begitu besar. Tapi kalau kita tengok hakikat dan keadaan, tengok dalam, kalau tengok Bandaraya Shah Alam, Kelang, di Pahang, beberapa tempat, Bentung, Karak, yang hari ni pula keluar hari ni tentang Mentakak. Kalau kita tengok dari segi logik dan sebagainya, mereka dengan sungai dekat kita lagi. Mereka dengan sungai dekat kita lagi. Kalau kita, tak payah jauh lah. Kalau di Kelantan pun sebenarnya, saya pun duduk di Puak Mentua saya pun sebenarnya suasananya sama macam Baruh kita ni. Rumahnya jalan tepi, semua Baruh ni. Cuma sungai dia 3 tingkat di bawah. Kita ni nampak terus tebing kan, depan rumah belakang tu semua depan tu tebing. Tapi kalau di Kelantan dia 3 kali tingkat baru jumpa tebing di bawah. Tapi jalannya sama macam ni. Tapi setiap kali musim tengkujuh, kalau air tu sampai dia cecah tiang, rumah pun tinggi macam ni jugalah. Dia rumah macam sebiji, macam photostik kampung Jawa di sana. Bandar Lama di sana. Kalau cecah je tiang, bermaksud banyak dah rumah tenggelam. Maksud rumah Pak Mentua ni antara yang kawasan tempat tinggi. Saya mikir kadang-kadang kata kalau nak banding kan dengan sini, dengan sana, ya Allah, Tuhan yang tahu. Sini punyalah dekat kita dengan sungai. Entah mana-mana sekali Allah uji dengan banjir, tu pun ada kena ada tak kena. Kan? Sana 3 tingkat tu dia boleh naik. Tahun berlaku 2014, rumah Pak Mentua tu dia ni habis ni siling atas ni. Siling ni bawah, kita duduk bawah kan. Kalau kita duduk atas, siling atas tu semua kena. Maksudnya dia memang habis atap.
Bayangkan rumah satu kampung tu kena. Itulah itu di Kuala Nal, Kuala Krai. Jadi memang dari segi hakikatnya, kita sungai yang Allah punya lah dekat. Tu kalau Allah nak uji kita, Allah kalau tengokkan dengan Shah Alam, Kelang, mentakap ini hari ni tengok semua video banyak mentakap dengan semua bank habis, tenggelam, tinggal sembot atas kan. Allah kalau nak tegur, dia hantar benda-benda macam tu je kan. Tapi hari ni pula keluar semua. Sekarang ni medsos ni, media sosial ni, dalam senang je dia mau nak mengadu, dia mau nak apa semua. Hari ni semua ronta-ronta marah, salahkan bomba, salahkan Jepam, salahkan apa dan sebagainya. So hakikatnya ialah sebab kita tak duduk tempat mereka. Cuma kalau orang Kelantan dia biasa banjir-banjir macam tu. Saya pun hantar anak mereka ni, ya sekarang ni mereka dah duduk di luar lah kawasan yang jauh sikit dengan banjir. Tapi bila ada banjir tu, tuan-tuan, mereka ni akan pergi kawasan banjir. Dia mau buat pesta. Sebab dia mau dah biasa, dah galit kan. Macam ni juga hakikat dan keadaannya. Kita sebenarnya bergantung juga pada Jabatan Meteorologi yang meramalan kaji cuaca. 11 hari bulan 12, Jabatan Meteorologi ini dia dah keluarkan amaran kuning dan jingga kepada negeri-negeri di pantai timur. Kelantan, Terengganu, Pahang. Dan mereka ni pula dah siap sedia. Maksudnya dari segi kelengkapan, ada beberapa aset yang datang dari, semua dah hantar ke kawasan-kawasan yang dijangkakan hujan yang lebat. Tapi takdir Allah, 17 hari bulan, keluar sekali lagi ramalan menunjukkan bahawa angin itu dia akan melepasi kawasan Titiwangsa. Mereka anggap dari segi perubahan gerakan angin ini itu ilmu manusia, sebab ilmu Allah tu lebih mengatakan ilmu bila melepas angin itu dia akan berpecah di kawasan sekitar banjaran Titiwangsa. Tapi tak, dia terus lepas hingga ke kawasan-kawasan tertentu dan melimpahkan hujan yang 2 hari, yang 3 hari itu menyamai kadar kandungan hujan 1 bulan. Jadi tak boleh nak tertanggungkan. Buat smart tunnel lah, maksudnya apa, terowong smart lah, ngalihkan apa dan sebagainya. So hakikatnya kita kena balik kepada Tuhan. Memang tidak ada pun milik kita kan. Semua milik Tuhan, milik Allah. Jadi kita boleh cakap, kalau cakap dengan orang yang kena musibah, dia kadang-kadang dia kata kita ni sinis. Tetapi sebenarnya inilah masa untuk kita muhasabah diri. Teguran itu adalah teguran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengok munasabah stadium, sebesar-besar stadium itu boleh penuh dengan air. Kan? Di Shah Alam itu, stadium Shah Alam, yang jumlah penontonnya, kadang-kadang jumlah penontonnya mengatasi jumlah ahli surau kita, masjid kita dan sebagainya dalam satu daerah. Maksudnya kalau orang kumpulkan semua orang dalam satu daerah ni semayang maghrib, semayang subuh dan sebagainya, jumlah orang yang penonton tu lebih ramai lagi di stadium tu. Tapi bagaimana Allah takdirkan penuh dengan air dan sebagainya. Itu bayangkanlah, itu seolah-olah dapat juga air itu mengalir ke kawasan itu yang tempat tak ada penghuni. Tapi dalam manusia yang sama penuh juga. So itu hakikatnya teguran Allah yang kita balik pada kita sebenarnya di samping mereka itu patut kita ambil ibrah, sebenarnya kita lebih besar lagi ambil ibrah. Ujian yang hebat di kalangan mereka adalah kemusnahan harta benda-benda yang mereka sayang dan sebagainya. Kalau mereka tidak redha, maka mereka akan sentiasa akan rasa kesal dan sebagainya. Ingat, kita dah beberapa perkara yang kita telah tunjukkan bahawa jangan kita terlalu kesal dengan harta yang kita akan tinggalkan. Sebab kesal, menyesal, ini semuanya sifat ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang nak mengajar pada diri kita juga, sebenarnya kadang-kadang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sungai lagi dekat ni. Kalau Allah takdirkan, Allah kata on kawasan ni, itu macam itu jugalah 2014 kan, kawasan Kampung Gajah lebih teruk, Walhatul Intan apa tidak kan. Munasabahnya yang dekat dengan laut, Bagan Datuk,
Teluk Intan dan sebagainya. Sebab air sungai ni akan mengalir ke sana. Tapi kita juga yang akan. Dia poin-poinnya. Mudah-mudahan Allah terus melindungi kita di samping kita perbaiki diri kita, ahli keluarga kita, mengingatkan dan sebagainya tentang perkara-perkara yang khususnya kefarduan yang atas pada kita. Solatnya, zakatnya, yang ini semua ini kadang-kadang ni terlepas pandang. Zakatnya dan sebagainya. Perkara-perkara ini perlu diambilkan. Orang kadang orang tuju pada solat je. Solat pula tu luas. Ada solat jemaahnya, macam mana kekuatan musliminnya, solat jemaahnya dan sebagainya. Di samping tu juga lihat pada zakatnya. Pendapatan kita ada zakat kita, bagaimana dan sebagainya. Kadang-kadang orang tak ambil cara yang tu. Jadi ini juga adalah sebagai suatu ingatan pada saya dan juga kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita sambil-sambil kita perbaiki kehidupan kita, ahli qaryah kita juga. Sebab itu satu tanggungjawab kita. Amal ma'ruf nahi munkar ni kena teruskan. Amal ma'ruf nahi munkar ni kena teruskan. Dulu beria sangat berjoget, baru buka sikit negeri, siap bernari-nari dalam air kan, jantan tina. Lepas tu bila orang alim-alim tegur, orang-orang yang berilmu ni tegur, semua melawan balik teguran tersebut, seolah-olah hanya kolot lah apa dan sebagainya. Tapi bila berlaku macam ni, semua nak menyalahkan masing-masing. So sekarang ni semua pakat konsepnya menyalahkan orang. Jadi kita, mungkin Allah uji kita nanti, kita pun kena hadir kat dalam diri kita. Jangan menyalahkan orang. Kita muhasabah diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat pada perbicaraan pada awal ni, insya-Allah. Kita pada malam ini sebagaimana jadualnya, kita akan sambung bacaan kita, iaitu Bahrul Mazi, iaitu jilid yang ke-17, khusus bab iaitu sifat hari kiamat, pelembut hati dan warak. Ini kita masih lagi di peringkat awal. Di bab yang pertama, tak silap saya, berkaitan tentang, kita menyambung bab satu lagi. Kita menyambung tentang nama-nama hari kiamat. Kita dah sampai nombor berapa dah? Nama. Tengok nombor satu. Ini pelajar bukan Linus ni. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung tentang hari-hari yang dinama ataupun nama-nama hari kiamat itu sendiri. Yang kita selama hari ni kita ingat sekali je, satu je, hari kiamat ataupun hari mahsyar dan sebagainya. Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak menyatakan nama-nama yang juga sebenarnya berbentuk sifat kepada hari kiamat itu sendiri. Sebagaimana nama Allah Asmaul Husna. Nama-nama Allah Asmaul Husna, 99 nama Allah. Itu nama Allah, tapi merujuk kepada sifat ya, dan sebagainya. So kita masuk pada malam ini, insya-Allah menyambung kepada yang ke-21, insya-Allah. Sebelum ni kita akan masuk ke 22. 22. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa iyyakum fi umuruddin. Telah berkata pengarang kitab, mudah-mudahan memberi manfaat kepada dirinya dan juga kita semua bersama, insya-Allah, dalam amal agama. Yang ke-22, dan bernamanya hari kiamat tersebut iaitu Yaumul Firaq. Yaumul Firaq artinya hari bercerai-berai, hari pisah, hari yang terpisah. Kerana berlakunya hari itu, beberapa banyak manusia bercerai, setengahnya dengan kekasihnya. Yaumul Firaq, Firaq, hari bercerai-berai. Kita tahu talak je cerai, kan? Ini talak cerai. Firaq itu pisah, terpisah. Macam juga nama Al-Furqan. Furqan ni nama Quran. Furqan ni memisahkan antara hak dan batil. Itu Furqan kalau Al-Quran. Ini Firaq. Seterusnya yang ke-23, Yaumul Tanadi. Yaumul Tanadi, alif lam ta nun alif dal. Yaumul Tanad, hari seru menyeru. Kerana pada hari itu berseru-seruan setengah manusia dengan setengahnya oleh
sangat gempar hal mereka. Ya. Kalau kita tengok keadaannya, orang seru menyeru ni, maksudnya orang hebah menghebah. Kucar kacir lah, hari kucar kacir. Kalau kita tengok dari segi Shah Alam tu, mengapa orang highlight Shah Alam? Hari pertama, memang orang highlight Shah Alam. Saya fikir, mengapa Shah Alam? Walhal, Pahang pun teruk. Pahang, Karak dan sebagainya kan. Kalau kita tengok, rupanya, Shah Alam, pada ketika itu, ramai orang terkandas di atas jalan raya. Maka bersama mereka ni, di sisi mereka ni masih ada handphone. Yang boleh mereka dapat menyampaikan atau menghebahkan suasana keadaan pada ketika itu. Walhal, di kawasan perumahan, mereka tak sempat nak buat apa-apa kerana nak selamatkan harta dan nyawa. Tambah kalau waktu malam dan sebagainya, mereka dah dalam keadaan kalut dan sebagainya, maka handphone tak mana dan sebagainya. Tu tak, hari pertama, hari kedua tak orang tak perasan lagi Taman Seri Muda. Lepas tu baru timbul Taman Seri Muda. Malam tadi pun ada lagi di kawasan Taman Seri Muda tu yang tak dibawa keluar. Sebab air ni bertakung. Macam kita dah ada pengalaman dulu air bertakung lama kan. Begitulah. So hakikat dia dan sebagainya. Jadi seru menyeru, orang dah heboh-heboh. Nampak kucar kacir. Kalau dari segi kereta tu hanya yang tahu kan. Jadi seolah-olah itu suasana. Malah kalau hari kiamat yang sebenar apatah lagi, sebagaimana dalam surah Al-Qari'ah tu kan. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah tu. Waktu suasana yang gegar gempita dan sebagainya. Seterusnya, nama hari kiamat yang seterusnya iaitu Yaumul Hisab, iaitu hari berkira-kira. Pada hari itu, di masa berkira amal ibadah dan lainnya yang diperbuatnya di dalam dunia, maka dibalas sekira-kira amalnya. Yaumul Hisab. Yang ni biasa kita dengar jugalah. Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab dan sebagainya kan. Ni 25, 24 lah kan. Yang seterusnya hari yang ke-25. Bukan hari yang ke-25. Nama hari kiamat yang ke-25. Ingat kan setiap hari kiamat tu ada harinya pula. Kan? Yaumul Ma'ib. Mabi. Al-Mabi. Yaumul Al-Mabi. Alif Lam Min Alif. Ada mat di situ. Ba. Iaitu hari kembali, hari dikembalikan. Iaitu hari kerana manusia semua pada hari itu akan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada salah satu daripadanya, iaitu syurga atau neraka. Maksudnya tujuan kita, perjalanan kita yang seterusnya antara syurga dan neraka. Nanti kita akan ada kupasan dan sebagainya. Ingat, di padang mahsyar, ada ulama menyatakan ataupun ada yang bukti menunjukkan bahawa kita hidup di padang mahsyar ni 5,000 tahun. Ada setengah pendapat mengatakan 50,000 tahun. Wih, lamanya. Munasabah ke lama begitu? Mana tak munasabahnya? Setiap orang yang hidup atas muka bumi ini, mulai daripada Adam hinggalah manusia yang seakhir-akhirnya akan dihisap, akan ditampilkan seorang demi seorang. Mana tak lamanya begitu? Dan satu hari pun di hari kiamat itu pula bersamaan dengan 1 tahun di atas panjang umur dunia ini sendiri. Maksudnya setahun kita di dunia, sehari di hari kiamat, hari mahsyar itu sendiri. Subhanallah, kalau nak nyampaikan 5,000 tahun, nak nyampaikan setahun pun ungak. Tapi ingat, tidak ada lagi kematian selepas kebangkitan, hari kebangkitan. Tak ada kematian lagi dah. Jadi kita akan dalam keadaan yang huru-hara, dalam keadaan tidak ketahuan, menantikan giliran untuk kita dipanggil, iaitu dipanggil dihisap itu sendiri. Itu pasal kita ni kalau boleh doa, kita biarlah doa. Sebab dalam dunia ini ada umat Nabi Muhammad yang special, iaitu dia akan masuk ke syurga tanpa hisap. So dia tidak melalui azab, maksudnya hisap itu sendiri. Dia ada kalau katalah sini kata platform, bukan platform, dia ada shortcut dia, express dia. Maksudnya dia tidak akan melalui yaumul hisab itu sendiri. Dia tidak berhisab. Dia akan masuk syurga tanpa hisab.
Ramai mana? 70,000 orang. Dan dipaham juga 70,000 orang ni akan bawa lagi 70,000 orang. Tapi kita tak tahulah apakah kita berada di dalam di kalangan itu. Kadang-kadang kita mendapat apa? Oh, akulah. Sedangkan kita punya amal Tuhan yang tahu. Nak membandingkan dengan orang yang memang meletakkan umur dia untuk agama ini lebih daripada segala-galanya. Kita ni agama time waktu solat buat ibadah ni atau ingat Allah ni waktu solat lepas waktu solat ni korang masuk ke balik rumah buka wayang buka wayang habis rupa habis lah, sementara nak nunggu tidur. Itu salah ke? Tidak salah. Tapi dia tetap juga ada cebisan-cebisan yang membuatkan kita ingat. Sebab di luar sana, di lain sana, maksudnya ada orang yang memang tidak ada kehidupannya televisyen. Mereka ni balik muzakarah lagi apa dan sebagainya. Saya pernah jumpa beberapa untuk guru lah yang kira mereka balik dengan kitab dia, anak-anak dia pun diasuh gitu. Ya Allah, saya kata kalah tu kan. Kita kalah tu. Tara macam kita ni, kita rasa bagus lah sebagainya, seolah-olah begitu. Tapi tak lah. Itu pasal kita ni, itu pasal dalam Islam memang dah suruh kita dituntut untuk berjamaah. Sebab bila kita duduk dalam berjamaah ni, mahu tak mahu kita beribadat kita dan sebagainya, kita asuh diri kita dalam keadaan bentuk kita buat sesuatu yang benda baik. Tapi kalau kita dah mula duduk seorang-seorang, mula apa tu dah duduk dalam keadaan yang selesa sesama diri dan sebagainya, dia mula akan datang satu kelalaian lain dan sebagainya. Jadi bila duduk macam ni berjamaah, kita rasa tenang, rasa seronok. Saya yakin dan yang percaya, orang yang tak seronok macam tuan-tuan, orang tak seronok datang ni, dia takkan duduk sini. Dia akan gelisah. Tanda-tanda orang munafik iaitu antaranya yang dikatakan bahawa apabila dia duduk dalam rumah Allah, dia seumpama seolah-olah bagaikan burung dalam sangkar. Itu tanda-tanda orang tu. Maksudnya dia rasa gelisah, itu tak sebagainya. Okay? Jadi kalau kita rasa dalam keadaan kita dapat duduk tenang dan sebagainya, kita rasa letakkan jiwa ni satu kewajipan. Malam aja antara maghrib isyak, cari majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Sekarang dah banyak. Dulu susah-susah nak cari. Saya ingat dulu kalau kat sini pun pukul 3 petang. Start baki ke apa, tu ada tahir. Atas ni ngajar orang petang. Malam mana ada risau orang nak datang. Nak mencari pakai torchlight pun kan. Nak beli kena beli bateri apa. Orang tak datang malam. Malam tak apa ada kecuali malam tarawih. Kan? Lain pada tu tak ada. Jadi sekarang ni kita maksudnya boleh cari pilihan dan sebagainya. Oh, tak ada kuliah, kita boleh cari dan sebagainya. Orang yang suka pada ilmu itu. Seterusnya, Yaumul Azab, iaitu nama hari kiamat yang seterusnya, iaitu hari seksa dan dera. Ini khusus kepada orang yang melakukan kemungkaran di atas muka bumi ini. Sebenarnya, pada kita, nyawa kita apabila Allah dah perintahkan malaikat untuk tarik nyawa kita, apabila dah sampai dah nyawa dekat-dekat dengan halqum dan sebagainya, maksudnya keadaan hujung nyawa tu, kita dah nampak dah apa benda yang kita akan bawa. Apa benda yang kita bawa? Bawa banyak benda yang maksiat atau bagaimana? Pasal kita kena selalu doa dan selalu usaha biar kita ni sentiasa dapat peluang untuk taubat sebelum mati. Taubat sebelum mati. Bila dah nyawa di halqum, memang tak ada dah terima taubat. Di antara dua keadaannya, bila nyawa dah sampai di ghalgharah dan apabila matahari terbit di sebelah barat maksudnya di situlah suasana atau tu pintu taubat sudah tertutup. Kita sakit dan sebagainya, pintu taubat masih buka. Kita ditimpa musibah dan sebagainya, sebenarnya pintu taubat sedang buka. Malah kafarahnya itu kerana melihatkan pada tahap sabaran kita. Hari seksa dan dera. Kerana pada hari itu berlaku macam-macam seksa dan dera yang pedih ke atas manusia dengan kadar maksiat yang diperbuat mereka di atas muka bumi ini. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Seterusnya, Yaumul Firar. Yaumul Firar. Tadi firar, ini firar. Alif lam fa ra alif ra. Al-firar. Iaitu hari lari. Firar ni lari.
hari berlari-lari. Maksudnya hari kiamat ni hari yang huru-hara, yang kadang-kadang kita rasa kena seolah-olah nak lari daripada suasana itu, tapi tak terlari kan. Dalam keadaan yang tanpa berpakaian, dalam keadaan yang Allah akan tunjukkan bukti-bukti kemurkaannya, maka orang yang banyak maksiat dalam diri dia, yang tak sempat bertaubat, malah kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan dengan sendirinya mereka ni akan cuba lari daripada suasana ataupun keadaan gitu. Walhal sebenarnya tidak dapat nak lari ke mana pun. Okey, masa tu kerana apa? Manusia pada hari itu lari dia daripada saudaranya dan ibunya dan bapanya. Kadang-kadang rasa malu sebab kita kalau yang tak selesai dengan manusia, kita akan diperbayang-bayangkan dengan mereka. Malah kita rasa malu dan rasa bersalah, kita akan lari pada mereka. Ada setengah yang akan nampak macam ayah, kita akan berpaut dengan ayah, tapi kita tak dapat nak paut apa sebab ayah sendiri pun belum tentu keadaannya. Begitu juga pada ibu dan sebagainya. Sebab masing-masing akan cerita, akan menguruskan diri masing-masing. Tapi ada kalanya apabila kita ada dosa dengan manusia, dia akan dibayang-bayangkan dengan orang yang kita berdosa dengannya. Maka kita nak lari-lari dengannya. Sebab orang tu akan menuntut dengan kita. Apa saja yang dia dapat tuntut, dia dapat sedikit bahagian daripada kebaikan daripada yang dia buat. Maksudnya kalaulah kita tak maafkan dia, ataupun kita maafkan dia, tapi dia tak nak maafkan kita. Jadi seolah-olah ada benda yang tak selesai. Unfinished business, kata orang putih pula. Maksudnya benda yang tak selesai di atas muka bumi ini. Jadi kalau dia akan cari kita, dia akan nakkan sedikit bahagian daripadanya, agar dapat beratkan kepada kebaikan yang dia ada, dia bawa. Jadi masing-masing macam tu keadaan itu. Seterusnya, tuan-tuan kena kira 28 Yaumul Qarar. Yang namanya hari kiamat itu Yaumul Qarar, iaitu artinya hari ketetapan. Kerana pada hari itu ditetapkan dan ditentukan tinggal kita sama ada syurga atau tinggal kita dengan azab dalam api neraka. Yaumul Qarar, hari nunggu rizab lah, hari nunggu keputusan. Nunggu keputusan. Yaumul Al-Qarar, alif lam qaf ra alif ra. Qarar. Yang ke-29 dan namanya Yaumul Liqa. Yaumul Liqa, iaitu hari berjumpa. Kerana pada hari itu manusia akan berjumpa dengan Tuhannya. Liqa ni pertemuan. Kan kadang-kadang kita disunahkan ataupun bila kita nak berpisah dengan seseorang, kalau kita dah bertemu, kita antara ungkapan terakhir kita sebelum salam, ilal liqa. Kalimah dia ilal liqa, semoga bertemu kembali. Ilal liqa ma'as salamah. Moga dalam bersama kalian itu, bersama kita ini ada keselamatan yang diberikan. Itu antara ungkapan doa. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita pun berpisah. Ilal liqa. Liqa itu ialah pertemuan. Jadi hari berjumpa kita dengan Rabbul Jalil. Orang yang akan masuk syurga, nikmat dia paling besar ialah, paling puncak sekali nikmatnya ialah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu pertemuan. Itu nikmat sebesar-besar nikmat. Jadi orang yang mungkar ataupun orang yang ingkar perintah Allah, maka dia tidak akan dapat. Dia akan kena tunggu keputusan, ataupun tunggu azab dia dalam api neraka. Kalau bila mana kita dalam kehidupan kita ada kalimah syahadah, kita akan masuk dalam syurga Allah. Tetapi kalaulah kita ada dosa maksiat yang tak ditarubatkan lagi, ada bersangkutan dengan manusia lagi, maka kita akan melalui detik-detik azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya kelak akan juga masuk ke syurga Allah. Tapi janganlah kita dah kalau begitu okeylah, tenanglah. Dia kadang-kadang begitulah. Kalau dia nak play safe, kalau begitu tak apalah. Memang betul. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang dalam dirinya mengatakan la ilaha illallah akan masuk syurga. Itu hadis Nabi. Dan doa kita pun selalu kita
Allahumma akhiru kalamina indah tihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan di pengakhiran kalam aku ini dalam atas muka bumi ini ialah la ilaha illallah. Akan kalimah la ilaha illallah, maka dah masuk ke syurga. Jadi kita kalau kita nak ambil pelik, kalau itu tak apalah. Alah, kalau masuk neraka apa sangat. Ni zaman sekarang ni ramai orang jadi berkira. Alah, dosa ni sikit, dosa sikit aja. Macam tu. Macam malam tadi, semalam orang duk masuk dalam Maidin, Taman Seri Muda kan. Berpusu-pusu. Memanglah kita dari segi hakikat kita tak tahu. Kalau Allah uji kita pun mungkin akan terlibat sama. Mencari makanan, dah lama dah terputus makanan, nak ke mana, nak beli makan, orang tak ada jual dah apa. Kelaparan dan sebagainya, maka dah masuk dalam Maidin, ambil. Sifat atau perbuatan itu mencuri. Betul. Tapi alhamdulillah lah dia halalkan. Tapi tetap juga dia kata sebab dia kerana maksudnya untuk kelangsungan hidup. Tapi dia tidak juga menyukai akan sifat mencuri itu. Betul juga tu. Tapi sifat dia halal tu tinggilah makam dia, martabat dia dan sebagainya kan. Jadi so hakikatnya itu. Tapi orang kata-kata, alah, curi tu kan macam ni, apa nak masalah? Jadi orang yang ambil part hak yang ni. Ambil ringan. Kadang-kadang kita pun macam itu juga. Tak maaf cakap lah, kadang-kadang kita baju di ampayan. Kita sedia kain. Nak angkat kain tu, hujan-hujan, tak ada nak ambil tudung, nak tutup tudung. Tuduk kepala. Kejar lagi. Ada orang yang bukan mahram keliling. Kita wallahualam, kita kalau berjiran dan sebagainya. Dosa tak dosa? Tetap dosa. Tapi orang, alah sikit, dah hujan nak semua. Dia ambil kira soalan-soalan macam tu. Na'udzubillah min zalik. So hakikatnya, dosa tetap dosa. Jadi kita kalau dah kita buat, kita kena taubat pada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan sebagainya, insya-Allah. Kita anggaplah pada ketika itu kita tak tahu dan sebagainya. Ni sekarang ni pun alhamdulillah tak banyak dah orang berkembang. Dulu Allahu akbar. Dulu Allahu akbar, Tuhan yang tahu. Ustazah pun pakai tudung letak aja kan. Dulu saya ingat. Jadi hakikatnya sebagainya kan. Jadi so alhamdulillah sekarang perkembangan ilmu makin kuat, makin tinggi dan sebagainya. Perasaan malu itu mungkin ada. Tapi kadang-kadang sedih jugalah kalau di kampung Gajah kalau masih lagi ada yang tak bertudung. Memang ada. Kita kena sekali kita tengok dan sebagainya. Allah rasa kadang-kadang sedih. Apakah tak sampai benda ni sebagainya. Kalau bab aurat ni jelas dalam surah An-Nur itu jelas. Ayat 30, 31, 32 tu jelas. Itu semua tuntutan. Tapi kadang-kadang boleh ayat kata Allah bukan tengok dari seluaran, Allah tengok dalam hati. Tang situ pula dia buat macam tu. Tinggi pula tasawuf dia. Tu tasawuf lah tu kan. Seterusnya Yaumul Baqa. Yang ke-30 artinya hari kekal. Baqa juga adalah sifat kan. Sifat 20 dan sifat 20 tu ada baqa. Yaumul Baqa, hari kekal. Kerana pada hari itu semua manusia tetap atas hal yang ditentukan padanya. Maksudnya tidak ada orang yang nak boleh alih-alih dah. Akan ada ketetapan itu. Kekal lah dia. Syurga atau neraka. Syurga atau neraka. Dia tidak ada di antara pertengahan, tidak ada. Itu hakikatnya. Seterusnya 31 Yaumul Qada. Yaumul Qada'i. Alif lam qaf dot alif hamzah. Iaitu hari selesai. Hari penyelesaian. Kerana pada hari itu berselesailah di dalamnya dan lulus apa pekerjaan yang tidak ditakdirkan atas dirinya berdasarkan amalan kehidupan dia. Yaumul Qada. Penyelesaian. Selesai. Clear lah. Clear. Jadi so ini hari kiamat ini hari yang terlalu banyak makna di sebaliknya. Seterusnya Yaumul Jazai. Yaumul Jazai. Yaumul Jaza ini ialah hari balasan. Al-Jaza. Jaza ni balasan. Balasan kerana pada hari itu dibalas semua manusia akan amal mereka yang diperbuat di dalam dunia itu. Yaumul Jazai. Alif lam jim zain alif hamzah. Ada lagi yang tulis jauh kan? Alhamdulillah. Saya tahu kalau orang yang
Yang tu memang dia akan tulis Jawi juga. Saya ingat lagi mak saya pun dia kalau tulis Rumi tak ertinya. Dia kan dia tulis Jawi juga. Pelik-pelik nama sekarang, susah nak tulis dia katanya. Kan dia tulis Jawi juga. Ya, Jaumul Jazak. Jazak ni hari pembalasan, dan kadang-kadang kita dalam ungkapan sesuatu ungkapan kita dalam kehidupan seharian ni banyakkan dalam bentuk zikir dan banyak dalam bentuk doa. Ungkapan yang keluar daripada mulut kita apabila bertemu dengan manusia ataupun anak, jiran dan sebagainya, banyak ungkapan zikir, mesti mendahulukan dengan zikir, doa. Zikir dengan doa. Contoh, Assalamualaikum, itu ungkapan doa. Itu ungkapan doa. Waalaikumsalam, itu ungkapan doa. Mesti mula dengan doa, mesti ada zikir. Oh, Alhamdulillah, kita tadi baru balik daripada pakan. Dia ada perkataan Alhamdulillah. Masya Allah, ramai orang. Ya Allah, bukan tahunya COVID tidak. Ada perkataan Masya Allah. Ada kalimah-kalimah itu. Lepas tu juga lah macam ucapan terima kasih. Jazakallah. Dulu kita dah tahu syukran. Tapi kita ada sebut kataan jazakallah. Ni sebenarnya perkataan jazak ini. Apa dia? Kalau orang bagi sesuatu, selain daripada kita ucap terima kasih, atau kalau bahasa Arab syukran, kita sebut jazakallah. Orang bagi sesuatu pada kita, kita doa pada dia. Mudah-mudahan. Jazakallah khairan katsira. Itu dalam bahasa Arab yang penuh. Jazakallah pun cukup dah. Moga-moga Allah akan bagi balas baik pada kamu. Itu jazakallah. Kan kadang-kadang kita jazakallah khair, jazakallah khair. Itu ungkapan doa sebenarnya. Moga-moga Allah balas apa yang kamu bagi pada aku ni, Allah balas kebaikan pada kamu. Itu jazakallah khair. Jadi tiap-tiap kali kalau kita jumpa pada orang, ungkapan doa, ungkapan zikir mesti ada silahkan. Jangan sepanjang kita bersembang di kedai kopi tu, tak ada satu zikir, tak ada apa pun satu. Tu tak doa. Dia kalau nak ungkap mesti ada ungkap. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Oh, dia jatuh ke? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak mati lagi. Memanglah kan. Dia ada rezeki orang kita, innalillah tu mati je kan. Dia jatuh sakit, innalillah. Jatuh sakit lah. Kalau kita orang sebab syafakallah tu, itu doa juga. Innalillah tu juga adalah satu zikir. Ingatkan kita balik pada Allah. Syafakallah itu, ya Allah, mudah-mudah Allah sembuhkan dia. Dan sebagainya. So, kalau kita pertemuan-pertemuan tu, sebab saya sebut kataan jumpa Yaumul Jazai, hari balasan. Dan kita kalau ada sebut ungkapan, jazakallah khair. Orang bagi sesuatu, jazakallah khair. Jazakallah khair ni maksudnya, moga-moga Allah bagi balas balik. Kita jawab balik, amin. Itu ya. Kalau kita ada juga lah ungkapan balik-balas macam mana. Tak apalah, itu setakat yang tu. Seterusnya, yang ke-33. Yaumul Bala'i. Ni bala, orang tahu lah. Yaumul Bala'i. Alif lam, ba lam alif hamzah. Hari bala ataupun hari ujian. Pada hari itu, bersangatan bala atas orang-orang dan jadi bersangatan huru-hara. Bala lah. Satu ujian huru-hara. Kita anggap bala ni macam seolah-olah malapetaka. Sebenarnya dia, dari segi makna dia ialah ujian. Bala ni ialah ujian. Yang sebenarnya, siapa yang uji? Allah uji kita. Allah sedang uji kita. Kita anggap bala ni, satu benda yang dahsyat dan sebagainya. Tak, ni Allah uji. Kadang-kadang Allah akan uji kita kerana maksiat di kawasan itu. Jadi dia, kalau orang baik pun dia akan terbalik. Orang alim pun yang ada di dalam tempat itu pun dia akan terbalik. Itu pasal kita kalau ada yang kita dalam suasana yang kita ada amar ma'ruf nahi munkar, tapi suasana itu tak dapat nak lari dan sebagainya, macam-macam lah, maka kewajipan kita untuk berhijrah. Kita dah tegur, kita dah buat sesuatu, tak boleh juga kita berhijrah. Saya ingat lagi peristiwa berlaku begitu dalam kehidupan. Tak boleh nak hidup dalam suasana itu. Maka oleh kerana itu, fikir balik, pindah balik lah kata. Gitu. Tu orang tua kita dulu lah. Mak ayah tu kan. Dulu duduk cangkat ladder rasa seronok, duduk ramai orang kan. Tapi tak boleh, suasana tu tak boleh. Mereka tak sesuai. Lah dia pindah balik ke rumah kan. Pindah balik ke rumah ajar. Itu adalah sebab jadi tak sesuai. Tak, walaupun seronok dekat dengan rumah, jalan ngundur pun sampai dengan surau kan. Tapi ada sebab-sebab tertentu dan sebagainya, maka terasa sesuai. Kita dah tegur dah, pun tak boleh juga sebagainya, maka kita pun
Angkat kaki. Pindahlah. Okey, dan seterusnya yaumul bukai. Alif lam ba kaf alif hamzah. Yaumul buka. Hari tangisan. Buka ni tangisan, nangis. Buka alif lam ba kaf alif hamzah. Hari tangisan, kerana sungguhnya menangis orang-orang pada hari itu atas dirinya, menyesal akan dirinya yang bebal. Menyesal akan dirinya akan, maksudnya menangis, kita menangis. Tapi di hari kiamat ataupun di padang mahsyar, menangis dia tak keluar air. Dia seolah-olah dia rintih menyesal je macam tu. Dia sebab air dah kering. Air mata tu dah kering. Sebab bertahun-tahun kita menantikan siksaan dan sebagainya, dah tak ada memandang air lah. Tapi kalau Piramli, dia menangis sampai buta matanya tak? Dah, buta tidak. Dia tak ada buta. Tapi dia sampai kering lah mata. Jadi kering itu, dia membuatkan siksaan pada diri dia balik. So kalau dia kuat lagi menangis, dia sebenarnya dia lagi sakit. Itu yaumul buka. Seterusnya, yaumul hasyri. Yaumul hasyr. Ini dalam Al-Quran pun ada salah satu nama daripada surah. Alif lam ha shim ra. Yaumul hasyr, iaitu hari berhimpun. Kerana pada hari itu semua orang dihimpunkan pada bumi yang satu. Nama pun padang mahsyar. Mahsyar tu, mahsyar hasyara ni, hasyara tu, hasyara tu iaitu apa, berhimpun. Mahsyar, tempat berhimpun. Maksudnya padang mahsyar tu iaitu tempat berhimpun. Bahasa Arab ni dia kalau ikutkan dia tak susah mana. Dia tambah satu huruf pada kataan tu, dia jadi nama tempat dan sebagainya kan. Jadi yaumul hasyr iaitu hari berhimpun. Dan yang seterusnya yaumul wa'id. Yaumul wa'id iaitu hari balas jahat. Yaumul wa'id, alif lam wa ain ya dal. Hari balas jahat. Kerana pada hari itu sungguh diluluskan balas seksa dan dera kesakitan. Yaumul wa'id. Ni hari dera lah, penderitaan. Ya alif lam waw ain ya dal. Kalau tak ada alif lam waw, dia jadi aid. Aid tu hari raya. Tengok bahasa Arab. Kan Aidil Fitri. Dia bahasa Arab ni dia hilang satu huruf, baris tukar ba, dia makna pun lari. Jadi ni kalau alif lam wa ain ya dal, al wa'id, hari pembalasan. Balas tu lah balas jahat. Jadi hari raya dengan kejahatan ni dekat-dekat jugalah. Sebab hari sebelum raya dia puasa. Dia dah lah. Tapi bila dah hari raya, setan datang balik kan. Mulalah. Huha sana, huha saya ni, tinggal solat apa kan. Macam-macam. Iaitu yaumul wa'id, hari balas jahat. Seterusnya yang ke-37. Masuk waktu pun lah. Saya pun tak boleh lama, malam ni ada leqak lagi, ada leqak. Yaumul ardi. Yaumul ardi iaitu ardi, alif lam ain ra dad. Al ardi iaitu hari pertunjukan. Pertunjukan. Kerana pada hari itu ditunjukkan semua amal daripada tiap-tiap manusia atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul ardi. Yaumul ardi. Seterusnya 38. Yaumul ardil akbar. Tadi ardi saja. Yang ini yaumul ardil akbar. Akbar. Hari pertunjukan yang sangat besar. Kalau kita nak bayangkan besar macam mana, dulu wayang pacak kan, besar kan, TV besar. TV besar. Rupiah Superman. Tiada esok apa ke lah maksudnya lah, apa ke tajuknya dah lupa dah. Tapi mana-mana pun itulah tajuknya. Kan? Tapi ramai bekerja kita nak kumpul. Antara tempat Kampung Jawa tu, kawasan Padang. Ingat lagi. Jadi maksudnya pertunjukan besar ni, maksudnya bila ditunjukkan amal tu, ditunjukkan sebesar-besar ni. Manusia lain akan lihat, akan tengok. Tapi orang akan tengok, oh kenal, aku kenal. Tapi soalan macam tu je. Tapi tak boleh nak kata apa. Kan? Itu kita
minta pada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, jadikan hisab aku ini hisab yang mudah-mudah aja. Kita kalau kita tak dapat duduk laluan ekspres untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab, kita mohon pada Allah, ya Allah, jadikan aku ini hisab aku ni dalam keadaan hisab yang mudah. Kita dah belajar itu kan. Ya Allahumma hasibna hisaban yasira. Ikut-ikut sama-sama ya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ni buat bacaan selepas doa. Ada ajar tu kan. Jadi ajar dah beramal je lah. Dah hafal lah tu kan. Okey, itu maksudnya kita minta apabila ada pertunjukan nanti, biar Allah tunjukkan, Allah hisap kita dalam keadaan yang mudah-mudah. Bila dah dimudah-mudahkan, maka mudah-mudahan Allah akan bagi kesudahannya ialah yang kesudahan yang terbaik di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang ke-39, kita ambil yang ganjil lelas, iaitu yaumul wazni. Yaumul wazni, alif lam waw zain nun. Hari pertimbangan. Wazan, mizan, itu sebagainya. Itu hari pertimbangan. Kerana pada hari itu ditimbang di dalamnya semua amal manusia atas neraca ni. Adalah neraca kita tak tahulah neracanya macam bagaimana dan sebagainya. Tak boleh nak membayangkan. Apa yang kita bayang tu tak sampai. Hari pertimbangan, menimbang amal tu. Mizan tu. Yaumul mizan. Yaumul mizan. Dia tak sesuai nama yaumul mizan. Sebab mizan tu nama timbangan. Yaumul wazni. Al-wazni. Yaumul wazni. Hari pertimbangan. Ini baru 39 tuan-tuan. Puan-puan. Kita ada lagi. Rasa ada sekali lagi pertemuan kita bagi habis lah. Memang banyak. Silap. Okey, insyaAllah. Rasa sekali dua lagi, insyaAllah. Itu adalah hari-hari yang kita mengenal bahawa nama-nama hari kiamat yang menunjukkan hari dan sifat dia. Yang sangat besar, yang tak boleh nak digambarkan. Kalau kita sebut banjir, kita tahu dah banjir. Banjir. Tapi ada kalau kita sebut hari bencana, hari apa, kerosakan dan sebagainya. Kita dah nampak gambaran begitu. Kalau sekarang ni dah ada drone yang tunjuk gambar suasana yang kereta lah apa dan sebagainya, betapa berapa rosak kerosakan. Maka kalau di hari kiamat tu lagi teruklah huru-haranya. Kita pun tak tahu. Tidak ada siapa pun yang terlepas. Di antara kalangan kita tidak ada yang satu pun yang terlepas. Kita doalah sama-sama, mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan amal-amalan yang terbaik. Yauma la yazilla illa zilluh. Nanti kita akan baca hadis itu, di mana hari hari yang pada ketika itu tidak ada perlindungan di sisi Allah melainkan lindungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sifat-sifat dan membuatkan amalan yang memungkinkan kita dapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain yang terbaik adalah yang memang kita tak nafikan ialah orang yang mampu melazimi Al-Quran dalam diri dia dan juga menghafal Al-Quran. Orang di antara dua lah, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dan melazimi dalam kehidupan dia Al-Quran dan sebagainya. Ini Allah akan selamatkan dunia dan akhirat lagi. Selain daripada dia melaksanakan amal fardu dan amal ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua. InsyaAllah kita baru sampai ke 39, menggambarkan atau melihatkan suasana kehidupan Yaumul Mahsyar itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Bukalah sebagai satu dua persoalan pada tuan-tuan ataupun respon daripada apa yang telah kita bincangkan bersama. Soalan? Ya, silakan. Saya ni kalau nak tu nak tanya memang berkenan. Kalau dapat jawapannya objektif lagi saya berkenan. Gini, ada yang saya dengar tadi masalah kita masalah akhirat. Ya. Kita kalau kita kaji di balik kita fikirlah. Kita sebagai manusia ni dia ada kaji miskin, tinggi, rendah. Ya. Tiba masalah kaya miskin ni kita orang yang miskin ni dia kena cari makan.
masalah ilmu nuntut ilmu ni memang korang ketinggalan. Ya. Jadi macam mana gayanya tu? Kadang-kadang dia juga saya dengar orang yang miskin ni dia cepat ditimbangkan nak berkira dua setiap hari. Ya. Orang yang kaya ni dia lambat. Lambat, ya. Padahal harta dia tu banyak nak Ya. betul ke pun. Ya, betul. Ya, betul. Memang betul. Memang betul. Dia bukan sangat. Ya, ya. Apabila saya berfikir, saya bukan ngeleceh tadi. Iyalah, faham. Nak berfikir. Ya, ya. Ada ustaz tadi kata orang ngeleceh tak senang. Bukan. Fikir. Terasa juga ini. Fikir macam mana. Ya, ya, faham. Udahlah, cakap itu. Macam mana gaya kita ni? Padahal orang senang dengan orang susah. Orang miskin, orang kaya. Kalau orang pencing, dia boleh tenang. Baca serobok, korek tangan lepas itu. Kita nak cari makan, orang susah. Jadi kita faham memang korang ilmunya. Korang ilmunya, ibadat. dia sebenarnya itulah besarnya kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah jadikan semua orang kaya, tak ada orang miskin, Tak tebal jalan. tak tebal jalan satu. Iaitu hal jalan tu satu hal. Zakat nak bagi kat siapa? Zakat nak bagi kat siapa? Jadi kalau semua orang miskin, tak ada orang kaya. Tak ada pula zakat nak. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan gini, maksudnya kita Allah bagi akal fikiran. Tadi dia kata dah ngelesik-ngelesik tu sebab mikir kan. Dia sebenarnya Allah limpahkan akal fikiran, Allah limpahkan hidayah petunjuk. Kan kita dah hari itu ada bincangkan tentang petunjuk ni. Kita ini ada yang dikatakan hidayah. Hidayah kita antaranya petunjuk yang terbaiknya kita berada dalam agama Islam. Ada iman dan Islam. Tapi petunjuk atas petunjuk itu juga sendiri kita kena tahu bahawa Allah gerakkan seseorang itu untuk berusaha mencari ilmu juga. Itu adalah yang terbaik pada petunjuk ataupun hidayah. Jadi tak semuanya orang ada menguasai. Kalau semua orang, ialah kalau dari segi itu hakikatnya. Kalau semua orang beranggapan bahawa ada kesedaran, ada berfikir bahawa pentingnya berjamaah dan sebagainya. Saya yakin begat tarawih ni, surah begat tarawih ni daripada dulu sampai sekarang ni, dia sebenarnya lebih besar daripada sekarang. Lebih besar daripada apa yang kita ada sekarang ni. Sebab daripada dulu besar ni. Kalaulah semua orang dalam kampung ni memikirkan bahawa pentingnya berjamaah. Jadi hebatnya Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala letakkan orang ni lain pemikirannya. Maka lain hisap dia. Kalau orang yang tahu tadi kita kata, oh orang miskin. Kita tahu dulu ada juga ilmu. Tuan-tuan guru kata, memang ada hadis Nabi tu. Ya, orang yang miskin akan dihisap lebih awal. Maksudnya orang dia akan cepat dipermudahkan. Kerana dia tak akan ditanya macam-macam lain. Bagaimana orang yang kaya berbazir dengan orang kaya. Tapi kadang-kadang juga kita orang fikir, orang miskin dia akan selalu fikir, kalaulah aku kaya, kalaulah dengan perkataan. Tak ada usaha. Jadi kita beranggapan orang kaya tu mewah dan sebagainya, senang. Ingat, ujian lebih teruk bila mana Allah bagi nikmat. Ujian lebih teruk bagi mana Allah nikmat. Bagi orang yang ada nikmat. Contoh paling mudah sekarang lah. Sekarang kita dah tahu dah suasana di saudara mara kita pun banyak orang nak orang Jawa ni pun banyak. Tadi pun satu-satu orang keluarkan saudara mara kita yang kena musibah di ulangan di Selangor dan sebagainya, kata banjir lah. Orang yang berfikir dia sekejap je Allah. Kalau orang kaya dia sekejap je Allah tarik kelepat yang tu satu. Yang kedua, Allah uji dia musibah dengan hilang harta benda. Allah uji kita dengan kesenangan. Apa ujian kesenangan? Duduk relax engkau ke? Dah, itu ujian. Maka ujian kita ialah sejauh mana kita nak keluarkan infak pula harta kita bantu mereka. Membantu mereka. So itu orang yang berfikir dia kena sampai ke taraf itu. Jadi sekarang ni kita sedang diuji. Mereka uji dengan dia tu, kita pula diuji. Aku ni senang-lenang tapi ada orang yang masih lagi tidur dalam dewan, dalam sekolah. Apa peluang kita? Itu pasal macam saya pun memang Sari 2 ni memang mengumpulkan dana untuk dapur rakyat. Hari-hari saya hantar 1,000. Bukan duit saya. Duit yang iklan tu, yang Allah, malam ni kang saya kena transfer ni. Sebab bila malam saya katakan tutup, tengok berapa orang masuk, saya akan push. Jadi ini ujian. Jadi so sekarang ni mereka di ujian. Jadi Allah letakkan fikiran tu dah cantik dah.
kalau semua orang warna hitam, semua pakai baju hitam, semua nak bagi sama, kan susah. Dia ada warna-warni dan sebagainya. Inilah menunjukkan bahawa hebatnya Allah, besarnya Allah. Boleh tak Allah jadikan semua orang lelaki, tak ada orang perempuan? Boleh, kan? Senang orang lelaki. Sebab apa? Tak nak jadi orang perempuan. Sebab dalam neraka banyak orang perempuan daripada orang lelaki. Pula alasan dia tu, kan? Jadi kalau kata tadi, orang kaya kan senang. Orang kaya pun ada juga ujiannya. Lagi banyak Allah akan soal dari segi orang miskin. Tapi ingat, hati-hati, ada satu hadis Nabi, kana al-fakru ayyakuna kufran. Sesungguhnya orang yang miskin ini dekat dengan kekufuran. Sebab kadang-kadang orang miskin ni suka mengeluh. Suka mengeluh. Bukan maksudnya kita risau. Kita pun jadi kadang-kadang kuat mengeluh. Kita risau, takut kita duduk dalam keadaan miskin, lepas tu kita dekat dengan kufur. Itu rugi ya. Jadi kita kena muhasabah balik diri. Apa yang abang tanya tadi tu, sebenarnya sahabat dah banyak tanya dah. Sahabat kata, untunglah orang kaya, dia mampu bulan ini, kan. Rasulullah kata apa? Kamu berzikir. Berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 3 kali. Allah akan gandakan macam-macam pahala. Lepas tu datang balik orang miskin tu kata, kalau orang kaya tahu macam tu, lagi kaya lah dia. Jadi dia petikan, kan. Maksudnya sahabat dengan Rasulullah pun bertanya soalan macam tu lah. Kita mikir, demo kaya apa semua dan sebagainya. Ada dalam part yang macam tu. Tapi mudah-mudahan ingat, siapa yang baik di sisi Allah adalah Allah akan tunjuk pada hati, kan. Maksudnya orang yang takarub dengan Allah ialah Allah tak tengok kaya miskin, Allah tengok ketakwaan dia. Ada dia punya ayat Quran je, saya pun tak lupa pula, kan. Maksudnya bila orang tak tengok dari Allah tak tengok kaya ke orang miskin ke orang ilmu dia tinggi ke tidak. Kadang-kadang ilmu tinggi akhlak tak ada pun banyak berlaku. Belum dapat PhD apa dan sebagainya, tapi bila jumpa dengan masyarakat, akhlak dia elok sepak macam tu, kan. Dia seolah-olah macam tu. Jadi tu hebatnya Allah. Kita manusia ni dah berfikir sampai tahap itu pun hebat jugalah tu. Tapi kita eloklah diasuh balik bahawa aku syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya kalau kita apa yang ada Allah bagikan takdir pada kita, rezeki kita macam ni dan sebagainya, tambah syukur. Bila syukur Allah tambah lagi nikmat. Kalau kita rasa masih lagi nak mengeluh dan sebagainya, Allah tarik satu-satu nikmat. Allah Taala alam. Boleh sampai ke tujuan soalan itu tadi tak? Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan dia terjawablah sesudahnya, menunjukkan bahawa itu kekuasaan Allah. Kita balik itu kekuasaan Allah. Ini pun antara kita ni pun kita tak tahu sama ada siapa yang Allah mudahkan hisapnya dan sebagainya. Tak semestinya orang kaya, orang miskin dan sebagainya. Dia inna akramakum innallahi atqakum. Sungguhnya orang yang terbaik di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di sisi Allah. Kalau lah semua handsome je Allah pilih masuk syurga, terlepaslah kita. Kalau semua orang kaya je masuk syurga, payahlah kita, kan. Jadi Allah dia adil. Allah tu hebat. Dia akan orang cari orang yang bertakwa. Kalau dia kaya tak solat, sama lah. Kalau dia orang miskin tapi solat tak tinggal, tengok dia lebih lagi. Jadi dia itu dari segi hukum akal kita nak menjawab bersandarkan dengan beberapa ayat Quran. Mudah-mudahan terjawab insya-Allah. Ada lagi? Kalau tak ada nanti kita jumpa ustaz lain nanti tanya lagi. Saya senang dia berpandukan pada 4 perkara. Ya, alhamdulillah. Halal, haram, dosa, pahala. Ya. Bila dia haram tu ditegah, haram tu tak kita buat. Ya, betul. Bagus. Itu je. Yang dihalalkan itu yang kita makan. Tapi ingat tuan-tuan, hari ini saya pula ada dapat satu orang minta kelulusan untuk meluluskan pusat snooker, pusat karaoke dan snooker Muslim. Apa ke Muslim? Ada perkataan Muslim. Saya kata hentikanlah nyokongnya. Jadi orang menggunakan nama agama seolah-olah mesra Muslim. Mesra Muslim. Pusat karaoke dan snooker mesra Muslim. Di Perak Tengah ni dia memohon. Tapi bila dia bawa teman saya gelak, hentikan menyokong betul, kan. Jadi orang menggunakan
kalimah-kalimah Islam, kalimah-kalimah agama ni sandar kepada itu, seolah-olah nak menghalalkan cara. Yang tadi abang kata halal haram. Zaman sekarang ni ramai orang yang nak menghalalkan benda haram. Sama yang sekarang ada orang yang nak mengharamkan benda yang halal. Poligami. Marah mu tarik muka dah kan. Boleh lagi. Saya boleh lagi tu. Okey, tak apa. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Kongsian itu sebenarnya orang lain pun dapat ilmu juga. Alhamdulillah. Allah. Masing-masing dengar. Ya, betul. Orang lagi banyak. Alhamdulillah. Betul. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi samii'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bihi qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah, ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah, ampunkanlah seluruh ahli jemaah kami ya Allah, ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunkanlah dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan pada kami ini perhimpunan yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang ringan untuk beribadat padamu ya Allah. Ringan lidah kami untuk bertaubat padamu ya Allah. Ringan lidah kami untuk memaafkan sesama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami kalangan orang-orang yang sentiasa mendapat perlindungan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pemudahkanlah segala urusan bagi sahabat-sahabat kami dan saudara-saudara kami yang telah ditimpa musibah ya Allah. Bagilah mereka kelapangan dalam hati mereka ya Allah. Ringankanlah segala beban mereka ya Allah. Jangan Kau uji kami ya Allah dengan ujian yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.